Hi guys, welcome back to my channel. So, kali ni kita nak buat apa? Kita dah pergi seberang laut, pergi ke Sabah. Kita nak buat kertas percubaan Matematik Negeri Sabah. Kalau kamu nak tengok kertas percubaan negeri yang lain, guys, check out dalam description di bawah. Cikgu dah ada playlist untuk semua kertas percubaan negeri yang cikgu telah buat video dia. Sebelum kita mulakan, guys, wait, kamu dah ke dapatkan semua konten form 5 saya? RM19 sahaja. Tahu tak? Kalau tak tahu, aduh, dapatkan cepat. Link ada dalam description di bawah. Untuk semua konten-konten cikgu yang penuh daripada topik by topik teaching, kamu boleh layari jumbelajar.com.my ataupun guys, download mobile app Jom Belajar. So jom kita mulakan kertas percubaan matematik Sabah. Alright guys, so ini adalah kertas percubaan SPM 2021 Sabah Tawau ya. So jom kita lihat soalan pertamanya. Apakah soalan pertama? Okay, section A. Soalan pertama, jom kita lihat. Alright, dia kata Cikgu Amri ingin menghadiahi, okey, Cikgu Amri ingin menghadiahi muridnya dengan 6 buah buku matematik, okey, dan buku sejarah. Okey, so muridnya dengan 6 buah buku matematik dan sejarah. So maksudnya yang 6 ni adalah apa guys? 6 ni adalah total jumlah buku matematik dan juga sejarah. So that means that's the total, alright? So sekarang ni dia kata apa? Harga sebuah buku matematik dan sebuah buku sejarah masing-masing ialah RM20. Okey, yang 20 ni adalah buku matematik dan sejarah ni adalah berapa? Sejarah ni adalah RM40. Okey. So lepas tu dia kata Cikgu Amri pula tiba-tiba orang baru. Cikgu Amri membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sejarah. So Y adalah bilangan buah buku sejarah dan X ialah bilangan buah buku matematik. Dengan jumlah bayaran RM160. Hitung bilangan buku matematik. So guys, yang ni kita boleh buat persamaan serentak. But you guys see this question, dia tak cakap pun kamu boleh guna matrix ke, kamu kena guna persamaan serentak ke, dia tak bagi tahu. So you guys boleh juga gunakan matrix untuk soalan ini. Tapi saya nak buat persamaan serentak. I feel that's easy for me. So saya akan buat benda tu. So jumlahnya adalah 6 buah buku kan. So dia punya buku matematik tu adalah X dan dia punya buku sejarah tu adalah Y. Betul tak? So kalau jumlah maksudnya bilangan X tambah Y tu berapa? X tambah Y tu mestilah 6 buah buku. So persamaan pertama yang cikgu akan tulis adalah X tambah Y sama dengan 6. So itulah apa persamaan yang saya dapat. That's number 1. Alright, number 2 pula dia kata apa? Tentang harga buku tu. Dia kata apa? Harga sebuah buku matematik, buku sejarah ialah 20 dan 40. Cikgu Amri membeli X buah buku matematik dan Y buah buku sejarah dengan jumlah 160. So maksudnya kalau dia punya buku matematik tu, bilangan buku matematik tu adalah X, so X darab dengan 20 sebab satu buku tu 20. Kalau dia beli 5 buku, 5 darab 20 lah. Sekarang dia beli X buku, maksudnya X darab 20. Kita akan dapat apa? Persamaan yang kedua, kita akan dapat 20X tambah dengan berapa Y dekat sini? Y dia adalah 40Y sebab satu buku tu RM40. So Y bilangan buku kita akan dapat 40Y tambah dengan 40Y adalah sama dengan 160. So guys, ini adalah dua persamaan yang kita akan dapat, persamaan satu dan persamaan kedua. Actually guys, saya rasa saya nak buat benda ni agak senang sikit. Saya tak nak buang masa banyak sangat. So apa yang saya boleh buat adalah, first saya boleh permudahkan saja benda ni. See, persamaan serentak ni bukan semestinya kamu hanya kena tolak dan tambah macam tu je. Kamu boleh juga permudahkan soalan tu sebelum kamu buat. Sebab matematik ni semuanya berkaitan dengan apa tau? You guys need to simplify things. Matematik tu adalah permudahkan benda, bukan susahkan lagi soalan dia. So macam mana saya akan permudahkan guys? If you see properly, I akan buang kosong sebab tiga-tiga tempat ada kosong. I tak nak pun kosong tu. Buang masa je. So satu lagi benda yang kita boleh permudahkan, if you guys notice, nampak tak ada 2, 4 dan 16? Itu pun kita boleh permudahkan. So maksudnya bila saya permudahkan dekat sini, 2 tu buang, saya akan dapat X. Maksudnya saya bukan buang lah, bahagi dengan 2. Actually yang ni bahagi dengan 2, yang ni pun bahagi dengan 2, yang ni pun bahagi dengan 2. So 2 bahagi 2 ni saya akan dapat 2Y kan. So X tambah dengan 2Y sama dengan 8. Saya akan dapat guys. Inilah saya punya persamaan yang kedua baru ini guys. You understand what I'm saying or not? Sebenarnya 20, 40, 160 ni semuanya saya bahagi dengan 20. So bila saya bahagi dengan 20 dekat sini, dia akan jadi 1X. Sebab tu saya dapat sini X. Kalau sini bagi dengan 20, saya akan dapat 2Y. Sebab tu dapat 2Y. Bahagi dengan 20, kita akan dapat berapa? 8. Dah permudahkan. So persamaan 1 dan persamaan 2 dekat sini, dia nampak senang guys. So saya boleh buat cara penghapusan sekarang dan saya boleh cari dia punya nilai dia. So kalau saya nak hapuskan, saya akan buat apa? Persamaan kedua tolak persamaan 1. Kenapa 2 tolak 1 tau? Tengok, X ni tolak X ni, dia akan hilang. Lepas tu 2Y ni tolak Y ni, saya akan dapat apa? Saya akan dapat Y balik. 8 tolak 6, saya akan dapat 2. Terus dapat jawapan Y itu adalah 2.
So kalau kamu nak ikut cara macam tu pun boleh, sebab yang ni bahagian A guys. Bahagian A ni jawapan dia short sahaja. So kamu akan buat apa? Okay, kalau kamu nak tulis dia punya persamaan tu boleh lah. Let's say saya tulis persamaan 2 iaitu X tambah 2Y. Okay, I'm going to teach you a technique kat sini. Bila kamu buat benda ni, pastikan kamu tulis seperti ini. X tambah 2Y. Nampak tak? Pasti 2Y tu saya tulis jauh. Lepas tu sama dengan 8. Bawah pun saya sama juga, saya ikut X tambah dengan Y sama dengan 6. Yang ni adalah persamaan kedua, yang ni adalah persamaan pertama. So saya nak tolak dua-dua ni sekarang kan. Bila saya nak tolak dua-dua ni, apa saya akan buat? Saya akan buat garis dekat sini. Kenapa saya nak buat garis dekat sini? Supaya saya boleh tolak dia punya X dengan X, Y dengan Y tanpa ada sebarang masalah. So X dan X saya sudah buang. Kan saya kena tolak Jangan lupa simbol dia tengah-tengah tu berapa? Tolak, maksudnya yang X ni tolak dengan X ni, dia akan hilang. Tak ada lagi X dah. Lepas tu 2Y tolak dengan Y, saya akan dapat berapa? Saya akan dapat Y sahaja dekat sini. Sama dengan, tulis saja sama dengan. Lepas tu 8 tolak dengan 6, saya akan dapat berapa? Saya akan dapat 2. So 8 minus 6 saya akan dapat 2. Maka jawapan saya untuk Y berapa? Saya akan dapat 2. So next step pula saya akan tulis apabila Y sama dengan 2. Okey, apabila Y dia sama dengan 2, saya akan dapatkan daripada persamaan 1 lah. So saya tulis daripada persamaan yang pertama. So saya akan dapati X tambah Y itu adalah 6. So itu adalah persamaan pertama. Nampak tak persamaan pertama? X tambah Y adalah berapa? 6. So sekarang Y kan kita dah tahu 2. Maka X tambah 2 adalah 6. Maka X awal adalah berapa? 4. Kita sudah pun tahu macam ni. Tapi guys, jangan tulis bagi jawapan bagi dalam huruf X dan Y. Sebab dia kata buku matematik dan sejarah kan. So kamu tulis bilangan buku matematik. Bilangan buku matematik adalah sebanyak berapa? Matematik tu X kan? Matematik tu adalah X. Okey, matematik adalah sebanyak 4. Dan bilangan buku sejarah adalah sama dengan berapa? 2. So bagi jawapan terakhir kamu seperti ini guys, untuk dapat markah penuh ni mesti berapa? 4 markah kan? 5 markah dia bagi. Okey je 5 markah. Senang gitu je dapat jawapan ni, right? So itu adalah soalan nombor pertama. Jom kita pergi ke soalan nombor 2 sekarang. Alright, ini adalah soalan nombor 2. So apa yang dia kata dekat sini guys? Jom kita besarkan sikit tengok. Okey, soalan nombor 2 dia kata Raja, bukan raja. Kenapa aku baca raja je? Sebab ada gambar je terus baca raja. So kita tulis je lah. Seorang juru teknik perlu memanjat tangga untuk membaiki lampu jalan seperti ditunjukkan pada Raja 2. So, dia kena naik tangga. Orang tu naik tangga. Ding, 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 ding. Dia naik tangga. Dia nak tukar lampu dekat sini lah. Itulah apa yang kita nampak. Dan kita tahu yang ni 0.8 daripada sini ke sini. Lepas tu yang ni adalah 0.75. 65 darjah. Alright, nampak segitiga bersudut tegak dekat sini. And then, let's kita baca dulu soalan dia. Tentukan panjang dalam meter tangga itu dan seterusnya cari tinggi dalam meter tiang lampu itu. So dia nak berapa benda? Dia nak beberapa benda guys. Apa yang dia nak? Dia nak tentukan panjang dalam meter tangga itu dan seterusnya cari tinggi dalam meter tiang lampu itu. Cari tinggi tiang lampu itu. So dua benda kita kena cari. Kita kena cari panjang tangga iaitu yang ini. Dan kita kena cari tinggi tiang lampu itu. Ini adalah tinggi tiang lampu tu lah. Kita kena cari yang ni adalah berapa guys. So sekarang kita dah ada 65 darjah dekat sini dah. Kita dah ada satu tepi dekat sini. So kalau yang ni adalah sudutnya, yang ni kita akan panggil sebagai sebelahan ataupun kita panggil sebagai adjacent dalam trigonometri, betul tak? Yang ni adalah adjacent. Yang ni pula adalah apa? Hypotenuse. Yang ni akan jadi apa? Opposite. So formula mana? Sebab kita nak cari dia punya hypotenuse dan juga dia punya opposite dekat sini. So dua formula yang kita kena guna. Formula pertama yang kita nak gunakan adalah formula yang mengaitkan hypotenuse dengan adjacent. So kita nak hypotenuse dengan adjacent. So manakah formula yang kaitkan A dengan H? Cos. Sebab cos theta adalah K adjacent of hypotenuse. So kita akan tulis dekat sini. So cos theta sudut tu adalah 65 darjah. Kan dia dah ada kan? Sudut dekat sini adalah berapa? 65 darjah. Cos theta K adalah adjacent of hypotenuse. Adjacent dia adalah 0.75 bahagi dengan hypotenuse dia adalah dia punya tangga. Alright, kamu boleh tulis dia punya tangga ataupun kamu nak tulis T sahaja pun boleh guys. So kalau kita nak cari dia punya tinggi tangga tu, kita nak cari tangga tu, so 0.75 boleh je lah pindah dekat sana. Bila kamu pindah dekat sana, dia akan jadi 0.75 bahagi dengan cos 65. So ambil saja kalkulator, tekan 0.75 bahagi dengan, make sure it's dalam kurungan ya, cos 65 darjah. You guys will get answer 1.7746 panjang jawapan dia. Tapi kita bundarkan je lah. So
dia punya tangga. Okey, tangga dia adalah sebanyak, tinggi tangga tu adalah sebanyak 1.775. Saya akan ambil 1.775. Saya akan ambil 4 tempat perpuluhan dekat sini. Alright. Tapi sabar dulu, tu bukan jawapan kamu yang terakhir. Kalau kita lihat, okey, macam mana nak tahu cikgu berapa tempat perpuluhan dia bagi kalau dia tak bagi tahu dalam peperiksaan? Simple je guys. Tengok dekat sini. Dalam soalan ni dia bagi jawapan 0.75 kan. 0.75 ni sebenarnya berapa titik tempat perpuluhan? 2 kan? 2 tempat perpuluhan kan? So kamu pun bolehlah bagi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Maka 1, 2 dekat sini kamu akan dapat 1.78. Bukan 78 sebenarnya. Okay, you bagi jawapan 1.77 sudah cukup guys. You know why I'm saying that or not? Sebab dalam kalkulator bila kamu tekan jawapan dia adalah 1.77465. Yang ni saya dah bundarkan sebenarnya. Yang ni saya dah bundarkan. Kalau tak, dia punya jawapan adalah 465. Seperti itulah dia continue jawapan dia. So, kalau saya nak bagi jawapan 1.2 tempat perpuluhan, saya terus tengok sini, tengok sebelah 4. Nak tambah ke tak payah? Tak payah tambah. So, biar saja 1.77. Jawapan dia apa? Meter. Semuanya dia bagi meter. Kita pun bagi meter lah. So, itu adalah tinggi tangga. Tapi sekarang bukan kita nak tinggi tangga je. Kita nak juga apa guys? Kita nak juga dia punya opposite. Sebab dia nak tahu tinggi tiang lampu ni kan. Betul tak? So dia nak tinggi tiang lampu. So apa kita akan buat adalah kita akan cari yang opposite dekat sini. Yang ni lah opposite dia. Okay, opposite dia kalau kita nak cari berapa kita kena buat? Formula dia apa? Kalau kita nak opposite dan yang ini adalah adjacent. Okay, yang ni adalah opposite, yang ni adalah adjacent. So formula mana yang ada opposite dengan adjacent? Tangent theta, betul tak? So kita akan buat apa dekat sini? Yang seterusnya kita boleh buat tangent theta iaitu 65 darjah is equals to opposite over adjacent dia berapa? TOA. Adjacent dia 0.7 0.75. So itulah apa yang kita dapat. So kalau kita nak cari dia punya opposite, bawa saja 0.75 darab dengan tangent 60. So cikgu tekan tangent 65. Okey, jawapan dia saya nak darab dengan 0.75. So jawapan saya adalah 1.61 sebab saya nak bundarkan terus kan. So opposite saya adalah, opposite tu adalah dia punya tinggi lah. Tingginya adalah 1.61 cikgu dapat 1.61 meter. Tapi adakah itu tinggi tiang lampu? Tidak. Itu adalah tinggi daripada mana? Dari sini ke sini sahaja. Kalau saya nak cari, kalau tengok yang ni ke yang ni saja. Kalau saya nak cari tiang tinggi lampu ni, saya kena tambah lagi dengan berapa? 0.8. Maka jawapan ni kita tambah lagi dengan 0.8 dekat sini. Maka kita akan dapat apa? 2.41 meter. So ini adalah dia punya jawapan untuk tinggi tiang lampu guys. That's it guys. Sudah habis soalan ni dah. Tak ada apa-apa lagi dah. Soalan nombor 2 kita dah pun buat dua-dua, iaitu tinggi tangga dan juga tiang lampu. Kita nak cari. Jom kita pergi ke soalan ketiga sekarang. Alright guys, soalan nombor 3 ni dia nak apa? Dia kata, okay, jom baca. Raja 3 menunjukkan sebuah dewan makan yang berukuran 12 meter panjang dan 10 meter lebar. Ni 10 meter panjang, 12 meter lebar. Itu adalah dewan makan. Mesti ni meja kan. Dihamparkan, apa ni? Hamper dia bagi hamper. Dihamparkan dengan sebilangan bidang permainan. Dihamparkan tu apa? Measuring its wide. It is laid. Oh, dihamparkan tu dia telah meletakkan meja-meja. Itulah dia cuba maksudkan. Okay, dengan 9 bidang permaidani untuk bulatan, bentuk bulatan. Oh, tu bukan meja lah, itu kapet lah weh. Permaidani tu kapet. Okay, berbentuk bulatan. Ni permaidani, kapet. All this is kapet, dia letak dekat sana. Diameter satu permaidani itu adalah berukuran 1.8 meter. So diameter dia 1.8. So ini adalah dia punya what do you call that? Ini adalah dia punya kapet. So diameter dia 1.8. Tapi saya tak berminat dengan diameter lah. Sebab selalu kan kita guna radius jejari saja kan. Kalau diameter dia 1.8, yang ni mesti berapa? 0.9 meter. Saya letak dulu 0.9 because that's how it will be work. Okay. Alright. And then dia kata hitung luas dalam meter persegi kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permadani. So what they want? They want all this area yang tidak ada kapet ni ha. So what we need to do guys? Basically kita ambil yang penuh ni. Alright, kita ambil total area, surface area, luas dia. Kita tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kapet kita tolak, kita dapatlah kawasan balance. It's so easy, right? So, jom kita buat benda tu sekarang. Guys, kalau kamu nak terus type dia punya formula pun boleh. So, formulanya adalah, first kita akan buat dia punya apa? Kita akan buat dia punya total area dekat sana. So, total area dia adalah 12 darab dengan 10. 120 lah. Saya just tulis dia punya formula saja. 12 darab dengan 10 meter. Yang ni adalah dia punya total surface area.
dan kita kena tolak dengan kapet. Ada berapa kapet dekat sini? Kita ada 9 kapet guys. So kita kena tolak dengan 1, 2, 3. Kita ada 9 kapet guys. So kita kena tolak dengan 9. So apa cikgu akan buat? Cikgu akan ambil 9 darab dengan, okay, berapakah luas area satu bulatan guys? You know the shape is bulatan, right? So area satu bulatan adalah pi. Pi adalah 22/7 darab dengan jejari kuasa 2. Jejari itu radius. Okay, kan saya dah kata tadi radius, kalau kita zoom berapa dia punya radius? 0.9. That's the radius. So apa kita akan buat dekat sini? We will just do times 0.9 dan square. Sebab dia punya radius tu kena kuasa 2 kan. So kecil sangat, cikgu tulis besar sikit. Darab dengan 0.9 square. So inilah dia punya total formula guys. Inilah formula penuh dia. Nampak tak? Yang ni adalah luas kawasan yang penuh, kotak tu, kawasan kotak tu, tolak dengan 9 kapet dekat sini. That's it, you sudah dapat jawapan. So masukkan saja benda ni bulat-bulat dalam kalkulator guys. You guys can do that. So kita akan dapat 120, 120 tolak dengan masuk semua benda ni 9 darab dengan 22/7. Lepas tu darab dengan berapa? 0.9 kuasa 2 guys. If you put the whole thing in the calculator and tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan yang paling ganjil dalam dunia, iaitu 97.0885. So kita bundarkan, kita akan dapat 97.09 guys. Kita akan dapat 97.0 berapa? 09 meter square. Ini adalah jawapan yang kita akan dapat. That's it guys. 3 markah untuk soalan ni. Sapu macam tu sahaja. Okay, soalan sabar. Kita pergi ke soalan seterusnya, soalan keempat sekarang. Alright guys, ini adalah soalan yang keempat. Soalan yang keempat tu dia nak apa guys? Okay, kalau kamu lihat soalan keempat ni, okay, tentang ROI guys. ROI adalah return on investment. Berapa pulangan yang dia dapat daripada jumlah duit yang dia telah laburkan. Itu adalah jawapan dia. So kita akan kirakan lah, very simple. Okay guys, kalau kamu nak cari ROI, cikgu dah tengok 2 trials 2 trials, saya rasa tak silap Kelantan dan Sabah ada tentang ROI, tentang investment ni. Tapi adakah benda ni akan keluar dalam SPM? Kita tak tahu, kita tunggu dan lihat nanti. Alright, so if ROI macam mana kita nak kira return on investment, very simple. Ingat saja benda ni. Okay, first, dia jual rumah tu, dia dapat duit berapa? Daripada duit yang dia dapat tu, kita tolak semua duit yang dia spend untuk beli rumah tu. Maksudnya dia punya deposit, dia punya duit guaman, dia punya benda ni, semua income yang dia dapat tu kita tolak dengan semua duit yang keluar daripada dia. Alright? Lepas kita tolak tu, berapa balance yang ada, itu adalah dia punya hasil daripada pelaburan itu. So yang tu kita kena bahagi dengan harga rumah asal darab 100. That's your return on investment guys. So very simple ya. So berapa duit yang dia jual? Dia jual tu kita tengok, kita baca dulu dia punya table, kita kena fahamkan dengan betul-betul ya. Dia kata apa? Harga rumah yang ni adalah 540,000. Itu adalah dia punya initial investment. Duit pertama yang dia laburkan 540,000. So cikgu highlightkan dekat sini. Alright. Yang seterusnya pula dia kata deposit rumah. Okay, yang ni semua adalah duit yang dikeluarkan. Betul tak? So kita highlight dengan warna merah, 10%. 10% tu sebenarnya berapa guys? Kalau 540,000, 10% tu adalah 54,000. Ini adalah 10% dia telah keluarkan duit daripada dia. Alright, number 1. Number 2, itu expenses duit keluar daripada dia punya poket lah. Alright. Cost guaman. Okay, legal cost pun dia bayar juga. So 8,500 tu keluar daripada dia. Cukai belian, yelah beli rumah tu memang kena ada tax kan. So dia bayar RM5,000 untuk tax dia. Bayaran bulanan monthly payment RM85,000. Dia telah bayar bayaran bulanan RM85,000. Itu pun duit yang keluar daripada dia. Alright. Yang seterusnya, sewa diterima. Sewa diterima ni berita baik sikit. Dia dapat duit masuk daripada sewa tu. So kita highlight dia dengan pink color. So duit tu masuk kepada dia lah. Alright, next. Harga jual. Harga jual ni pun dia jual dengan RM870,000. Itu adalah duit yang dia terima juga. Bila dia jual 870, dia dapat 870. Itu adalah duit yang dia jual. Okay, baki pinjaman. Baki pinjaman loan ni adalah duit yang dia kena keluarkan. Dia kena tolak dulu duit tu. Sebab kalau dia nak dapat untung tu, dia tak boleh simpan loan dekat bank tu. Lepas tu dia terima duit 870. Dia kena buang semua, tolak semua dia punya hutang-hutang semua, iaitu satu lagi pada hutang dia adalah loan yang ada dekat bank tu. Okay, dia tolak benda tu. Semua warna merah ni akan ditolak. Alright, akan ditolak. So apa kita akan buat? Kita akan ambil kita punya calculator dekat sini. But kalau kamu nak buat dekat sini pun boleh guys. So all you need to do here is, cikgu tulis dulu apa yang kamu akan dapat. Very simple. Kamu akan dapat dia punya keuntungan. Dia punya keuntungan. Kita tulis dulu dia punya keuntungan. Ataupun lebih baik juga kalau kita tulis dia punya pulangan. Okay, dia punya pulangan. Alright, dia punya pulangan adalah sebanyak, kita ambil dulu dia punya duit yang dijual tu berapa? RM
870,000. Okey, tambah dengan dia punya sewa yang dia bagi tu adalah berapa? RM43,000. Kita tulis sahaja dia punya duit ni adalah RM43,000. So ini adalah duit yang dia terima. Okey. Kalau kita nak kira pulangan, dia kena ambil duit yang dia terima, lepas tu kita tolak dengan semua duit yang dia telah keluarkan. Alright, dia telah keluarkan. Duit yang dia telah keluarkan tu adalah berapa guys? Okey, duit yang dia telah keluarkan tu adalah RM54,000, iaitu 10%. Nampak tak? 10% tu dia telah keluarkan dekat sini kan? So 54,000 dia telah keluarkan. Lepas tu dia juga telah keluarkan RM8,500 dia telah keluarkan. Lepas tu tambah dengan berapa? Saya rasa yang ni semua saya tulis dekat bawah lah supaya kamu boleh nampak dengan jelas. Okey, yang ni semua kena tolak dengan, okey, dekat sini RM54,000. Okey, itu 10%. Lepas tu tambah dengan RM8,500. Itu adalah duit guaman. Lepas tu tambah dengan purchase tax tu adalah sebanyak RM5,000. Lepas tu tambah dengan berapa? Bayaran bulanan dia telah bayar kepada bank RM85,000. Lepas tu tambah juga dengan dia punya loan bank yang dia kena juga bayar berapa? RM482,000. So semua ni adalah duit yang dia spend dekat bank. Dia telah bagilah, dia telah keluarkan daripada dia punya poket sendiri. So yang atas ni semua dia punya income, tolak dengan semua duit yang dia telah spend. So berapa dia punya pulangan, nilai pulangan dia. Okey, nilai pulangan dia kita akan dapat dekat bawah sini lah. So berapakah nilai pulangannya? Kita gunakan saja kalkulator untuk tolak benda ni guys. So guys, kalau saya gunakan kalkulator dan tolak semua dia punya pendapatan dan dia punya tolak dia punya pengeluaran duit tu daripada dia punya jumlah duit yang dia dapat, jawapan yang saya dapat adalah 278,500. Okey, RM278,500. Maka ini adalah duit yang dia terima. Alright, balance dia tolak semua tu, untung dia lah. Contohnya lah untung dia lah. So kalau kita nak kira dia punya pulangan guys, so dia punya ROI formulanya adalah kita ambil berapa yang dia untung, 278,500 bahagi dengan dia punya initial investment. Initial investment tu adalah berapa harga rumah yang dia beli tu sebenarnya, 540,000 tu kan. So daripada 540,000 tu lah kita kena kira dia punya percentage dia, 540,000 dan kita kena darab dengan 100 untuk tukar dia jadi percentage. Sebab return on investment ni selalunya dikira dalam bentuk percentage per ratus guys. So kalau kamu buat benda ni, kamu akan dapat, so return on investment dekat sini seperti yang cikgu kira, cikgu dapat jawapan sebanyak 51.57%. Ini adalah dia punya return on investment. Berapa yang dia telah laburkan, berapa yang dia telah dapat. So this is the initial return on investment guys. So hope you guys understand this. Kalau dah faham soalan ni, jom kita pergi ke soalan seterusnya, soalan number 5 sekarang. Alright guys, soalan number 5 sekarang. Ini adalah soalan apa? Ini adalah soalan garis lurus guys. Straight line question. See guys, one of the thing I can tell you, almost semua percubaan yang kita telah buat, dia ada soalan garis lurus. So apa maksudnya? Adakah benda ni akan keluar dalam peperiksaan? Kita tak tahu. Kita tunggu dan lihat. Saya tahu korang rasa apa. Apalah cikgu, tak nak beritahu apa yang keluar guys. I don't want to give you false hope. Alright, kita belajar semua benda ni. Apa-apa yang keluar kita sapu saja markah. Jangan harapkan benda ni akan keluar dan benda lain you tak belajar. You are weak when you don't know things, right? So belajar. Do whatever you can to score the full mark. Alright, jom kita lihat soalan yang kelima pula sekarang. Alright guys, soalan ni dia kata Raja 5 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ORS. See, baca saja soalan seperti ni, ORS. Mana tu ORS? You orang kena tahu. Where is the ORS? Tengok dulu, ni O, yang ni adalah R, yang ni adalah S. So bila kamu tengok benda ni, you punya otak secara tidak langsung ada confidence sikit. Betul lah saya nampak ORS. Dia kata segitiga bersudut tegak. Nampak pun segitiga bersudut tegak. Mana yang ni So bila kamu cakap macam tu, kamu akan ada confident tau guys. Bila kamu ada confident, kamu boleh jawab dengan senang sikit. So tengok dulu segitiga ORS dilukis pada sata kertas. Lepas tu dia kata OS 13. OS tu 13. Betul lah. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, OS tu berapa? 13. Ni O, yang ni S. So jarak dia dekat sini adalah berapa? 13 unit. So cikgu tandakan saja dekat sini 13 unit. Lepas tu dia kata cari persamaan garis lurus PQ. So apa yang dia nak? Dia nak persamaan garis lurus PQ. Alright. Dan seterusnya cari koordinat P. So dia nak kamu cari dua benda, garis lurus PQ dan
coordinate P. So, number one, kalau kita nak cari garis lurus PQ, mana PQ guys? Mana PQ? Ini P, yang ni Q. So, kalau kita nak cari persamaan garis lurus dia, very simple. Kita akan tulis dia punya persamaan, iaitu Y sama dengan, apa benda ni? Kita akan tulis Y sama dengan MX plus C. This is what we will get. Y sama dengan MX plus C, alright? So, kalau kita dah buat Y sama dengan MX tambah C, kalau kita dah buat Y sama dengan MX tambah C, the first thing kita nak cari adalah dia punya gradient. Of course, daripada garis ini, kita tak boleh cari gradient sebab dia tak ada dua titik dalam garis itu, guys. Dia tak ada dua titik. One titik, dua titik, dia kena ada coordinate baru kita boleh cari. Kalau dia tak ada, kan dia dah kata dua-dua ni adalah garis selari, dah ada tanda tu dah, maka kita boleh gunakan garis ini, kecerunan dia boleh digunakan untuk garis ini. That's what we need to do. So, kalau kita nak cari kecerunan garis ini, ini pun kena ada dua koordinat. Ada tak dia bagi dua koordinat, guys? See, this is very important. Dalam saya punya online courses apa semua, saya dah bagi tahu kepada pelajar-pelajar, benda ni very important. Dia selalu akan bagi benda ni. Apa dia akan bagi? Dia akan bagi garis yang melalui tengah-tengah ni, guys. Kalau dia melalui tengah-tengah, maksudnya automatik titik ini adalah titik berapa? 0, 0. Kita tak perasan benda tu. Kita kata tak cukup titik je kot. Tapi ada juga titik dekat sini. Dia dah bagi 0, 0 dah. Look into that first, alright? Then next yang kedua. Ini kan segitiga bersudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak, hypotenuse dia 13. Yang ni adalah 12. Yang ni mesti berapa? Gunakan Pythagoras theorem. Kita akan dapat panjang ni adalah berapa, guys? Yang ni kita akan dapat 5 nilai dia. So, apa maksud 5? So, daripada sini, gerak sini berapa kali? 5 kali. So, kalau yang ni adalah titik S ni ada dua koordinat, nilai X dan Y. So, X tu adalah berapa banyak dia gerak daripada paksi Y tu kan. Dia akan gerak, ni lah paksi X. Tapi berapa jauh dia gerak daripada paksi Y. Itulah apa yang kita nak kira. So, dia kata 5. Sebab dia gerak sebelah kiri, 5 tu mestilah berapa, guys? Negatif 5. Itu adalah koordinat X dia, right? Itu adalah koordinat X. Kita sudah dapat koordinat X. Next pula, kita nak cari dia punya koordinat Y. Koordinat Y adalah berapa kedudukan titik ini daripada bawah. Daripada bawah naik atas, nampak dia tulis berapa? 12 kan? So, kita tulis je 12 dekat sini. That's it, guys. Dia punya koordinat titik S tu kita sudah dapat. So, dua titik sudah pun dapat. Yang ni dan 0, 0. Dua titik sudah dapat. Apa masalah nak cari kecurunan? Let's do this, guys. So, yang ni kita katakan X dan yang ni adalah Y. Yang ni pun X dan Y. Let's say saya kata yang ni adalah Y2. Okay, yang ni adalah Y berapa? Y2. Yang ni adalah X2, yang ni adalah Y1, yang ni adalah X1. So, Y2 tolak Y1 ikut formula biasa lah. Kecurunan Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kalau cikgu buat dekat sini, nilai M adalah sebanyak berapa? Cikgu tulis dekat sini jadikan dia besar sikit. So, nilai M adalah sebenarnya Y2 tolak Y1. Y2 adalah berapa tadi? 12 kan? Yang ni lah Y2. Y2 12 tolak 0. Negatif 5 tolak 0. Itulah apa yang kita kena buat. Kita kena buat 12 tolak 0 per negatif 5 tolak 0. Kalau kita permudahkan, kita akan dapat negatif 12 per 5. Ini adalah kecerunan, guys. Itu adalah you punya kecerunan. Kecerunan untuk garis mana? Garis SO. Tapi sebab dia selari dengan PQ, kita boleh juga guna kecerunan untuk garis PQ. Maka garis PQ akan jadi Y sama dengan negatif 12 per 5 X tambah C pula sekarang. So, ini adalah separuh persamaan untuk garis apa? PQ. Yang ni adalah garis PQ formula untuk garis, persamaan untuk garis PQ. Sekarang kita nak cari C. Apa kita buat? Ambil saja satu koordinat daripada garis PQ dan gantikan dalam persamaan. So, inilah koordinat dia, negatif 4 dan 26. So, yang depan ni adalah X, belakang ni adalah apa? Y. So, kita ganti Y 26, X negatif 4. So, Y adalah 26 sama dengan X adalah berapa? Negatif 4. Kita ganti saja X tu negatif 4 tambah C dekat sini, guys. So, kalau kita permudahkan dekat sini, negatif boleh buang. So, 12 darab dengan 4, cikgu akan dapat berapa dekat sini? 12 darab 4, kita akan dapat 48 per 5 tambah C adalah 26. So, kalau kita nak cari nilai C, kita akan buat apa? 26 tolak 48 per 5. Inilah apa yang kita kena buat. Maka C jawapan dia kita akan dapat 82 per 5, guys. So, kita akan dapat C 82 per 5. So, ini adalah jawapan bagi C yang kita akan dapat. So, once kita sudah dapat C, gantikan balik dalam persamaan. Nampak persamaan ni? You kena gantikan C tu dengan nilai ni. So, kamu akan dapat persamaan dia adalah sebanyak Y sama dengan negatif 12 per 5 X tambah 82 per 5, guys. Ini adalah persamaan apa? Persamaan garis
garis PQ kita sudah pun buat benda ni guys. Persamaan garis PQ sudah buat. Alright, dia nak apa lagi? Dia nak kita buat persamaan garis lurus PQ dan kita kena cari koordinat bagi titik apa? Koordinat bagi titik P. So macam mana nak cari koordinat bagi titik P? Very simple. Kan kita dah ada persamaan garis PQ. Kalau dah ada persamaan garis PQ, kalau nak cari titik P ni, apa koordinat dia guys? Titik P ni ada dua titik kan? X dengan Y kan? Berapa nilai X dia? Kita tak tahu. X tu berapa? Kita memang tak tahu berapa nilai X dia. Alright, kita letak saja nilai tu sebagai X lah, sebab kita kata tu koordinat X kan. Kita tulis saja X. Dan dia punya Y berapa? Y dia mesti berapa guys? Kosong lah dekat sini, sebab kita dah tahu titik ni adalah pintasan X. Kalau pintasan X, nilai Y mesti apa? Nilai Y mesti kosong. So ambil saja benda ni, ganti dalam kamu punya persamaan. X2 adalah X, biarkan saja X2 dengan X. Dan kamu punya Y tu, kamu gantikan dengan apa? Gantikan dengan kosong. Bolehlah cari jawapan. So kita akan dapat yang ni kita nak cari apa? Koordinat Y Okay, cikgu tulislah koordinat. Okay, titik P adalah sama dengan nilai Y tu adalah kosong. Kosong sama dengan negatif 12 per 5 X tambah 82 per 5. So saya kena cari nilai X dia sekarang lah kan. So apa saya akan buat? Benda ni saya akan pindah sebelah sini. So dia akan jadi positif. So dia akan jadi 12X per 5 sama dengan 82 per 5. Kan nampak bawah ni 5 kita boleh buang je lah. So 12X adalah 82. Maka X kamu adalah 82 per 12. Kalau kita permudahkan, kita akan dapat 6 darab 2, 12. Yang ni adalah 41 darab 2. So itu adalah jawapan kamu guys, 41 per 6. Tapi 41 per 6 tu bukan koordinat tau. 41 per 6 tu adalah apa? Itu adalah koordinat X dekat sini. So maka titik P, jawapan dia adalah berapa? Titik P koordinat dia adalah berapa tadi? 41 per 6. Kita tulis je 41 per 6 dan kosong. So ini adalah koordinat titik apa guys? Titik P. That's it guys. Ni soalan berapa ni? Soalan kelima, soalan negeri Sabah dah pun kita habiskan. So guys, 5 soalan part 1 kita dah pun selesaikan. So kalau kamu first time dekat sini, cikgu harap kamu akan tekan button subscribe, sebab lebih banyak orang yang subscribe, lebih banyak energy saya dapat dan lebih banyak konten yang saya boleh buat lagi. Kalau ada sebarang soalan guys, tolong tanya dalam comment section. Saya personally akan reply pada komen-komen kamu. Kalau kamu suka konten ini, tekan like button dan share dengan kawan-kawan kamu. Guys, one more important thing. Mobile app dah download ke belum? Go ahead guys, download, banyak lagi konten. Boleh layari jumblajar.com.my. So saya akan jumpa kamu dalam part 2 yang akan datang. Take care, bye bye.